Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik kelas 4 dan 5. Apa khabar kamu semua pada pagi ini? Cikgu harap semua adik pelajar berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jadi hari ini kita teruskan topik bab 14 pertempatan di bawah tajuk pola pertempatan. Jadi hari ini adik-adik pelajar kita akan belajar mengenai pola pertempatan. Penilaian hasil pembelajaran. Cikgu berharap di dalam topik ini adik-adik pelajar dapat menyatakan 3 daripada 4 pola pertempatan yang kita akan pelajari sebentar sahaja lagi. Jadi, pola pertempatan ialah susun atur rumah atau bangunan di sesuatu tempat atau kawasan di mana terdapat 4 pola pertempatan yang kita dapat lihat ataupun yang kita boleh ketahui. 4 pola pertempatan tersebut. Yang pertama adalah pola pertempatan berpusat. Pola pertempatan berpusat ini mempunyai 2 ciri utama, iaitu dari segi ciri-ciri dan taburan lokasinya. Jika kita lihat ciri-ciri pola pertempatan berpusat ini mempunyai ciri-ciri susun atur rumah yang padat. Di mana kita lihat di gambar di sini, apa yang adik pelajar dapat lihat, susun atur rumah di kawasan pola pertempatan berpusat ini adalah berbentuk padat. Dari segi lokasinya, banyak bangunan dan rumah dibina padat dan bertumpu di sekeliling pusat tumpuan penduduk seperti masjid, sekolah, persimpangan jalan raya, misalnya Seremban di Negeri Sembilan dan juga Dubai, Emiria Arab Bersatu. Tapi apa yang adik pelajar kena faham di sini, pola pertempatan berpusat itu dia biasanya dibina di pusat yang bertumpu, misalnya seperti masjid, sekolah dan persimpangan jalan raya. Macam yang kita dapat lihat di sini, ini adalah persimpangan, 3 persimpangan jalan raya. Jadi kecenderungan dari persimpangan jalan raya ini, orang-orang suka membina kawasan di 3 simpang jalan ini secara berpusat. Okey. Seterusnya adalah pola pertempatan berjajar. Ciri-ciri pola pertempatan berjajar mempunyai susun atur rumah dan bangunan yang terletak dalam satu barisan ataupun deretan. Rumah-rumah ini dibina selari dengan sungai, tali air, jalan raya atau jalan kereta api. Misalnya sepanjang landasan kereta api antara Klang dan Kuala Lumpur dan juga laluan kereta api Shinkansen di Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Jepun. Jadi apa yang adik-adik pelajar kena faham di pola pertempatan berjajar ini ialah pola pertempatan ini mempunyai ciri-ciri rumah yang terletak dalam satu barisan dan biasanya dibina di kawasan jalan raya ataupun kereta api. Maksudnya pola pertempatan ini adalah jenis berjajar macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga dengan jalan raya di sebelah sini. Orang-orang suka membina membina rumah di kawasan jalan-jalan ini secara berjajar. Macam begini. Seterusnya adalah pola pertempatan berkelompok. Pola pertempatan berkelompok ini mempunyai susun atur rumah dan bangunan rapat dalam satu kelompok yang terancang dan teratur. Misalnya di kawasan tanah rancangan Felda dan juga ladang Chersonse, Kuala Kerau, Perak. Maksudnya pola pertempatan berkelompok ini dia biasanya dibina dalam bentuk kelompok begini dalam kawasan tanah yang terancang dan teratur, misalnya Felda dan juga kawasan ladang-ladang misalnya. Ini adalah contoh kawasan pertempatan ataupun rumah-rumah yang dibina secara berkelompok. Dan akhir sekali adalah pola pertempatan berselerak. Misalnya ciri-ciri yang terdapat dalam pola pertempatan ini adalah atur kediaman dan bangunan adalah tidak sekata. Rumah-rumah ini dibina secara berselerak tanpa susunan, jaraknya agak jauh antara satu dengan rumah yang lain
dan terpencil. Dari segi taburan lokasi, pola penempatan ini terletak di kawasan luar bandar. Dibina di kawasan tanah persendirian dan menjalankan aktiviti pertanian seperti kebun kecil getak, padi, dan kelapa sawit. Apa yang adik perlu paham dan tahu di dalam pola penempatan berselerak ini, rumah-rumah ataupun penempatan dibina secara berjarak-jarak. Jaraknya sangat jauh, rumah-rumah itu dibina sangat jauh. Misalnya mungkin di sini mungkin jaraknya dari sini ke sini 1 kilometer. Itu sangat jauh itu. Biasanya kalau kita dapat lihat rumah-rumah ini dibina dekat-dekat kan, ada yang berkelompok, padat. Tapi kalau berselerak ini maksudnya rumah-rumah itu dibina secara berselerak dan jaraknya sangat jauh. Kemungkinan dari satu tempat ke satu tempat mengambil panjang dalam 1 kilometer begitulah. Dan kena faham bahawa pola penempatan berselerak ini biasanya ditemui di kawasan luar bandar dan kawasan yang menjalankan aktiviti pertanian seperti kebun kecil getak, padi, dan kelapa sawit. Jadi itu saja untuk topik hari ini. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan, adik-adik pelajar kena faham dan tahu bahawa jenis pola penempatan itu ada 4. Di mana yang pertama tadi kita belajar pola penempatan berpusat. Di mana pola penempatan berpusat ini rumahnya dibina adalah secara padat dan biasanya dibina di kawasan persimpangan jalan raya, di kawasan masjid. Dalam arti kata yang lain, biasanya pola penempatan berpusat ini dibina di kawasan tumpuan, macam simpang jalan, masjid, kedai runcit, ataupun supermarket dan sebagainya. Orang-orang akan cenderung membina kawasan penempatan di situ secara berpusat. Kedua adalah pola penempatan berjajar, di mana pola penempatan berjajar ini dibina di atas satu jalan yang lurus dan panjang. Ini adalah pola penempatan yang berjajar. Misalnya, ia dibina di kawasan jalan raya ataupun jalan kereta api yang panjang. Orang cenderung untuk membina rumah secara berjajar, panjang macam begini. Dan yang ketiga adalah pola penempatan berkelompok. Pola penempatan berkelompok, orang cenderung membina rumah dalam kawasan berkelompok seperti ini dan biasanya dibina di kawasan tanah yang terancang dan teratur dan di kawasan tanah rancangan Felda ataupun ladang-ladang company tertentu. Dan akhir sekali adalah pola penempatan berselerak. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, pola penempatan ini dibina secara jarak berselerak dan mempunyai jarak antara satu dengan yang lain dengan jarak yang jauh. Dan biasanya pola penempatan ini kita boleh jumpa di kawasan luar bandar seperti di kawasan kebun kecil getak, padi, dan juga kelapa sawit. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap adik pelajar dapat sesuatu daripada topik penerangan yang cikgu sampaikan pada pagi ini. Dan cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih kepada adik-adik pelajar yang berkomitmen mendengar sesi penerangan pembelajaran cikgu pada pagi ini. Dan kita jumpa di lain hari dan masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.